Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita jumpa sekali lagi dalam channel Cikgu Asnul. Kali ini kita akan membincangkan satu lagi bab baharu dalam matematik tingkatan 5 KSSM, iaitu dalam bab 4 matematik pengguna percukaian. Pertama sekali kita perlu mengetahui apakah tujuan kita mempelajari konsep percukaian dalam mata pelajaran matematik tingkatan 5 KSSM ini. Sebenarnya ia adalah sebagai suatu pendedahan awal kepada sistem percukaian negara. Dan apabila kita mengetahui tujuan percukaian tersebut, jadi kita boleh menyumbang kepada pembangunan negara dan seterusnya menjadi rakyat yang bertanggungjawab. Selain itu, kita juga akan mengetahui apakah hak-hak individu dalam sistem percukaian mengikut akta-akta yang telah ditetapkan, dan kita akan mempelajari sedikit sebanyak tentang pengiraan asas dan istilah-istilah penting bagi cukai-cukai yang terlibat. Jadi apakah tujuan percukaian? Ia adalah satu proses di mana hasil iaitu wang dikumpul daripada individu atau syarikat untuk digunakan dalam pembangunan negara. Jadi sebagai contoh, individu dan syarikat yang mempunyai pendapatan ataupun syarikat yang menjana pendapatan, mereka perlu membayar pelbagai jenis cukai yang berkaitan kepada kerajaan kita, iaitu kerajaan Malaysia, untuk diuruskan kutipan tersebut dan seterusnya diagihkan. Jadi agihan tersebut akan diberikan kepada sektor-sektor pendidikan, keselamatan, kesihatan, pengangkutan, kebajikan dan lain-lain. Semua kemudahan ini akan dikembalikan kepada rakyat dan seterusnya ia akan meningkatkan pelaburan, sama ada pelaburan tempatan ataupun pelaburan asing. Sistem percukaian ini adalah berdasarkan akta-akta yang diluluskan dalam parlimen dan ia akan berubah dari semasa ke semasa berdasarkan kepada perubahan polisi dan dasar kerajaan. Seterusnya, apakah tujuan percukaian? Yang pertama sekali adalah sebagai sumber pendapatan kerajaan untuk mentadbir urus negara. Ia juga adalah untuk membiayai projek pembangunan negara dan mengagih semula ketidakseimbangan pendapatan dalam masyarakat. Ia juga sebagai alat pelaksanaan polisi kerajaan supaya polisi tersebut mendapat kesan yang lebih efektif. Contohnya, dasar masyarakat penyayang. Pelepasan cukai untuk rawatan perubatan ibu bapa diberikan dalam cukai pendapatan untuk menggalakkan anak-anak menyumbang kepada kos rawatan perubatan ibu bapa yang sakit. Contoh lain ialah cukai keuntungan harta tanah. Apabila kerajaan ingin mengurangkan aktiviti pelaburan tanah yang keterlaluan, maka cukai keuntungan harta tanah diperkenalkan ataupun dinaikkan nilainya. Seterusnya ialah kawalan penjualan barangan atau perkhidmatan. Cukai dikenakan kepada sesetengah barangan atau perkhidmatan supaya rakyat dapat mengurangkan pembeliannya atau mengurangkan penggunaan perkhidmatannya. Sebagai contoh, rokok, arak dan perjudian. Jadi ketiga-tiga item ini, iaitu barangan atau perkhidmatan ini, adalah sesuatu yang berunsur negatif. Jadi kerajaan meningkatkan cukai dari tahun ke tahun untuk mengurangkan penggunaan barangan atau perkhidmatannya. Seterusnya ialah sebagai alat kewangan untuk menstabilkan ekonomi. Pada keadaan tertentu, cukai adalah alat kewangan bagi kerajaan untuk menstabilkan ekonomi. Contohnya, dalam musim pandemik COVID-19, kerajaan telah memberikan pelepasan cukai tertentu bagi mengurangkan beban rakyat. Kemana hasil cukai digunakan? Jadi, seperti yang kita tahu tadi, antaranya ialah dalam sektor pendidikan, kesihatan, kebajikan, infrastruktur dan kemudahan awam, pembangunan, pertanian dan industri, keselamatan dan pertahanan negara dan macam-macam lagi. Jadi, semua yang kita nikmati pada hari ini adalah hasil daripada sumber kerajaan yang salah satu daripadanya adalah dari percukaian kita. Terdapat pelbagai jenis cukai dan jenis-jenis cukai yang akan kita bincangkan ialah cukai pendapatan, iaitu cukai yang dikenakan atas pendapatan yang diperoleh oleh seseorang individu bergaji atau sesebuah syarikat yang beroperasi di Malaysia. Kedua ialah cukai jalan, iaitu cukai yang dikenakan terhadap pengguna jalan raya yang memiliki kenderaan termasuk motosikal dan kereta. Yang ketiga ialah cukai pintu, cukai yang dikenakan kepada semua pegangan atau harta tanah, termasuk rumah kediaman, perindustrian, bangunan komersial dan tanah kosong. Yang keempat ialah cukai tanah, iaitu cukai yang dikenakan terhadap pemilik tanah pertanian, tanah perusahaan dan tanah bangunan. Dan akhir sekali ialah cukai jualan dan perkhidmatan, iaitu cukai jualan ialah cukai yang dikenakan sekali terhadap barangan bercukai pada peringkat pengeluaran atau pengimportan. Manakala cukai perkhidmatan ialah cukai yang dikenakan terhadap pengguna yang menggunakan perkhidmatan bercukai. Sebagai contoh, hotel, insurans dan takaful,
penyediaan makanan dan minuman, telekomunikasi, kad kredit dan lain-lain. Jadi kita akan bincangkan dengan lebih terperinci pelbagai jenis cukai yang dinyatakan ini.